What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto. Okay, sebagaimana yang di request sebelum ni, hari ni kita nak borak pasal skopper Gaban. Setiap lanun mestilah mempunyai kru dalam kapal dia untuk membantu dia mencapai whatever dreams yang ditetapkan oleh kapten mereka. Tapi Direktur Mihawk tu kira special case lah kan. Walaupun hanya berseorangan, still berjaya mencapai dreams dia dan mengekalkan tahta dia sebagai The Swordman Champion. Dan dalam setiap kru juga mesti akan ada beberapa ahli yang hampir standing kekuatannya dengan kapten mereka. Bahkan ada lanun yang kru dia lagi kuat dari kapten mereka, macam kes bagi Pirates. Dan kebanyakan lanun juga memiliki trio mereka yang tersendiri. Macam dalam kapal Oro Jackson, kita ada trio logam, gold, silver dan copper. So hari ni aku nak cover pasal skopper Gaban yang keberadaannya masih misteri. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification button so that korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow IG Kimis Coverto so that korang dapat update terkini dari aku. Join grup Telegram Coverto Fleets untuk berpeluang memenangi hadiah giveaway setiap bulan. 5 pemenang akan dipilih every month. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Ikutu Yarudama. Berbagai rempah melazatkan kari dan kuah. 27 tahun dahulu, skopper Gaban berada bersama-sama Roger Pirates yang lain di dalam peperangan yang bernama At War, di mana mereka berhadapan dengan sebuah armada yang diketuai oleh Shiki the Golden Lion. Shiki nak mengikat satu pakatan dengan Roger Pirates dengan harapan untuk menakluk dunia. Tapi sekiranya Roger tidak bersetuju, Shiki mengancam untuk menghancurkan seluruh kru Roger dengan armadanya. Semasa peristiwa ini berlaku, Gaban telah memujuk bagi yang dilihat berada dalam ketakutan dan mendesak kaptennya Roger untuk menyerah kepada Shiki dan menuruti kemahuannya. Namun dipendekkan cerita, setelah Roger enggan menerima pelawaan Shiki, peperangan pun berlaku dan tercetusnya pertarungan yang dahsyat yang melibatkan Gaban juga dalam peperangan tersebut. Setelah peperangan itu berakhir, Roger Pirates telah berjaya mengalahkan armada Shiki dengan bantuan ribut dan ombak besar yang mana telah menenggelamkan separuh daripada armada Shiki. Sekitar 26 tahun dahulu, Roger Pirates telah menyerang sebuah pulau dan setelah mengalahkan sekumpulan Marines, mereka telah mengetahui yang Whitebeard Pirates juga telah berlabuh di pulau tersebut. Roger Pirates kemudiannya berhadapan dengan samurai legenda dari Wano, Kozuki Oden. Skopper Gaban dan Relic bersedia untuk menentang dia. Namun Roger telah dahulu meluru ke arah Oden dan meletupkan Oden dengan hanya satu swing, satu hayunan. Roger Pirates telah bertarung dengan Whitebeard Pirates selama 3 hari dan 3 malam sebelum gencatan senjata diisytiharkan. Roger Pirates kemudiannya meminjam Oden dan keluarganya beserta Inuarashi dan Nekomamushi, dan mereka bersama-sama Gaban dan Roger Pirates yang lain telah mengembara bersama ke Pulau Langit Skypiea, Water 7, Tequila Wolf, Sabaudi dan Fishman Island. Kemudian, oleh kerana mengalami sakit yang tenat, mereka telah meninggalkan Kozuki Toki, Kozuki Momonosuke, Kozuki Hiyori, Inuarashi dan Nekomamushi di negeri Wano. Setelah berhenti singgah di Pulau Bergerak Zou, mereka pun berjaya menjumpai pulau misteri yang bernama Laughtale. Apabila kru mereka berjaya menjejaki harta legenda milik Joy Boy, seluruh kru Roger telah ketawa. Setelah Roger bergelar Pirate King, Roger decide untuk membubarkan lanun mereka. Roger lah orang pertama yang keluar dari lanun tersebut dan disusuli dengan Kozuki Oden. Dan kemudian mereka semua telah membawa haluan masing-masing, yang mana kita boleh melihat Silver Relic berada di Sabaudi, Crocus berada di Rivers Mountain, dan keberadaan skopper Gaban masih lagi misteri sehingga ke hari ini. Terdapat banyak teori yang mengatakan bahawa skopper Gaban sedang berada di perairan East Blue semasa Whitebeard pergi menyerang Marineford bagi menyelamatkan Ace, dan lelaki tua yang memegang curut ini adalah skopper Gaban. Dan kalau kita tengok balik sosok tubuh Gaban sebelum ni, Gaban merupakan seorang yang tinggi, berbadan sasa dengan rambut yang panjang. Kebiasaannya kita dapat tengok Gaban ni memakai baju berlengan pendek dan melipat baju tersebut macam trend anak muda macam sekarang lah. Gaban juga memakai cermin mata bulat berwarna hitam. Dia juga memakai seluar panjang, dan dekat anime pula kita boleh tengok yang Gaban memiliki rambut hitam kekelabuan, cermin mata berwarna silver dan memakai baju berlengan panjang. So basically kalau kita nak samakan Tok Wan yang menghisap curut ni dengan Gaban, possibly dengan cermin mata je lah kot.
Alright, jom kita berteori sikit pasal Gaban ni. Tapi teori atau boleh kita kata sebagai spekulasi je lah Okey, dalam trio logam ni, kenapa Oda menggunakan istilah copper kepada Gaban? Kenapa tak gangsa atau bronze Gold, silver dan bronze. So pada aku mungkin apabila Oda telah menggunakan emas dan perak yang mana kita tahu adalah logam asli, so Oda menggunakan copper yang juga merupakan logam asli dan bukan campuran. Sebab kalau kita tengok dari sudut kimianya juga, copper merupakan elemen kimia dengan simbol Cu atau cuprum dalam bahasa Latin, sedangkan gangsa atau bronze merupakan elemen campuran antara timah dan tembaga. Kalau betul lah itu alasan kenapa Oda tak letak nama Gaban jadi bronze Gaban ke kan? Memang sesungguhnya Oda ini seorang yang sangat-sangat detail. Dan ramai jugalah yang tertanya-tanya, kalau Roger emas, Relic perak, Gaban copper, Shanks timah, habis tu bagi apa? Mungkin bagi kayu kot, wooden bagi atau wood bagi atau woody bagi. Wah, cocok amat ya. Okey, selain tu ada yang mengatakan yang berkemungkinan Gaban akan membuat kemunculan pada Arc Wano nanti, dan mengatakan bahawa Goldie Roger lah orang yang bertanggungjawab memberikan inspirasi kepada Luffy untuk menjadi pirate. Kemudian Relic bertanggungjawab mengajar Luffy untuk menjadi pirate yang kuat, dan berkemungkinan Gaban pula akan memainkan peranannya, iaitu setelah Roger membantu Luffy secara tidak langsung, iaitu memberi inspirasi kepada Luffy menjadi lanun. Kemudian Relic melatih Luffy. Berkemungkinan Gaban akan terlibat secara langsung untuk Luffy, iaitu membantu Luffy mencapai matlamatnya untuk menjadi Pirate King. Basically sebenarnya aku agak kurang setuju sikit pasal as far as I concern, orang yang bertanggungjawab memberikan inspirasi kepada Luffy adalah Shanks. Dan kalau kita imbau balik at the very beginning, sebenarnya pun yang bagi galakkan semangat dan jazbah untuk berlayar sebagai pirates pun sebenarnya bukan Shanks juga pun, tapi ni 7-8 ekor badut ni yang hasut Luffy. Shanks awal lagi cakap jangan bagi dia idea bodoh tu. Cuma untuk pihak Luffy sendiri, dia memang nak join Shanks lah jadi pirate. Dan lepas narrator bercerita betapa kuat Shanks sebenarnya pada waktu itu, dan Luffy berharap dapat menjadi seperti Shanks. Cuma mungkin orang tu nampak point kat sini kot, which is bila Luffy beritahu yang dia akan jadi lebih kuat dari Shanks dan menjadi Pirate King. Sebenarnya poin aku adalah, satu, sebenarnya bukan Roger yang Luffy jadikan inspirasi untuk jadi pirate, tapi Shanks. Oleh kerana hal tersebut, mungkin poin Gaban untuk dikaitkan menjadi orang yang membantu Luffy berlawan secara langsung adalah kurang tepat. Tapi apa-apa pun, berbanding Relic dan Roger, walaupun skopper Gaban memegang ranking ketiga dalam kru Roger, Gaban dilihat kurang disorot dalam siri One Piece ni. Even Crocus pun yang hanya bertindak sebagai doktor dalam Oro Jackson still di-highlightkan oleh Oda masa going merry sampai di Reverse Mountain. Maksud aku, Crocus ada momen dia bersama-sama Mugiwara Pirate at least. Shanks dan Buggy walaupun merupakan apprentice dalam kapal Oro Jackson, still diorang ada momen dengan Luffy. Tapi Gaban tak ada langsung momen dia dengan bakal Pirate King ni. Itu yang membuatkan aku wondering, adakah Oda akan munculkan Gaban ni pada saat-saat getir Luffy nanti, which is sebelum ni Luffy and his crew dikejar oleh Admiral kan, dan Relic datang untuk membantu Luffy dan kru dia. Dan macam dalam teori aku untuk chapter 1000 nantilah, aku kurang setuju sikit dengan hanya berbekalkan 4 chapter penggenap, iaitu chapter 1, chapter 50, chapter 100 dan chapter 500 untuk dijadikan sebagai rujukan. Why not kita tak tengok semua chapter penggenap, so that we can have an even clearer picture dan dapat melihat dari sudut yang lebih luas. Sebab tu aku macam tertarik dengan chapter ni, di mana Sengoku mengumumkan siapa bapa Ace sebenarnya. Walaupun masa tu aku tak aktif lagi membaca manga, and I'm sure kepada semua pembaca manga, bila bapa Ace diumumkan, mesti ramai gila yang terkejut time tu. Yang mana aku merasakan setelah kecoh satu dunia fans One Piece ni mengatakan yang mungkin dia tu muncul, mungkin dia ni muncul, mungkin dia yang sana tu muncul. Alih-alih Oda twist cerita lagi, instead of jelmakan individu yang dikatakan lurking legends tu yang ada kaitan dengan Whitebeard tu, instead Oda ceritakan siapa sebenarnya mak Luffy, yang juga menjadi misteri sampai ke hari ni. Dan pelik aku, masa Garp datang jumpa Luffy cerita salah silah keluarga Luffy, tak pelik ke kenapa Garp tak cerita sikit pun siapa mak Luffy? Dan kenapa dia tak cerita sekali siapa mak Luffy yang sebenarnya? Dan oleh sekiranya Oda memunculkan atau mendedahkan siapa mak Luffy dalam chapter 1000 nanti, obviously Oda menggunakan chapter sebagai chapter ulang tayang, yang surely kalaulah individu ni, orang tua ni, yang mana sangat-sangat famous di kalangan peminat One Piece, menyifatkan dia sebagai Gaban, mungkin Gaban juga terpalit sekali sebab dia juga berada dalam chapter tersebut, dan Gaban juga diperkenalkan. Dan kalau bukan dalam chapter 1000 pun, I'm sure dalam chapter-chapter akan datang Oda akan jelmakan balik watak Gaban ni.
Pasal macam tak lengkap kalau Oda jelmakan Roger dan Relic tanpa pelengkap trio dorang, iaitu Gaban. So guys, that's all I have to say dalam video kali ini. Dan hari ini dalam segmen SNF, aku nak highlight IG business nakama kita yang bernama Surya.Stuff. Surya.Stuff menjual t-shirt pre-love anime dan kartun. Dan ada banyak gila design dan corak yang korang boleh survey di IG shopnya. So, dorang aiming for 3,000 followers dalam tahun ni. Dan sebaik sahaja mencecah angka tersebut, mereka akan draw giveaway untuk lucky customer kepada penduduk Batu Pahat sahaja untuk masa ni yang disediakan perkhidmatan COD. So, untuk sebarang urus niaga boleh DM IG Surya.Stuff atau PM di nombor WhatsApp seperti yang tertera di ruangan description di bawah. Jom kita sama-sama support bisnes nakama kita. You guys are awesome. Dan as promise kepada warga grup Telegram Scoville to Fleets, bermula bulan ini aku akan wish birthday sebulan sekali as an appreciation kepada you guys yang telah join grup tersebut. Maybe I am the first anime channel yang buat ni, so I hope korang juga hargainya. I know it's not much, but here you go. Happy birthday to all November baby. Semoga segala hajat korang tercapai dan semoga Allah permudahkan segala urusan kalian. And before I end this video, sedikit renungan. Dalam dunia ni takkan semua orang kenal kita, dan dalam kalangan yang kenal kita pun takkan semua orang yang sukakan kita. Even Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW ada haters sampai ke hari ni. Walaupun baginda lah orang yang sempurna dari segenap segi, masih ada orang yang membencinya. Apatah lagi kita. So lantaklah haters nak kata apa pun kat kita, sebab kita masih ada ramai lagi followers, kawan-kawan, nakama-nakama yang ambil berat pasal kita. Setelah segala kebaikan yang kita buat, ataupun kita tak pernah pun kacau dia, maupun sakitkan hati dia, still dia nak benci kita, itu 100% bukan kerja kita. Hati-hati manusia dalam genggaman Allah. Keep doing what you best doing. Jangan hiraukan haters. Just anggaplah diorang dahagakan perhatian dan kasih sayang, pasal mungkin diorang tak dapat kasih sayang dari mak bapak diorang dan tak dapat perhatian daripada orang lain. Until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi